Tamunya sekali, saudara-saudari sekalian, sama-sama kita merasakan kesyukuran di dalam redung hati kita ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana banyak sangat nikmat yang Allah Ta'ala bagi, tidak boleh hitung dengan jari. Banyak sangat. Hingga Allah Ta'ala tak suruh kita bilang yang banyak tu. Usahkan nak bilang yang banyak. Allah Ta'ala sebut dengan kalimah mufrad. Dengan satu nikmat sahaja kita tak dapat nak bilang. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Sekiranya kamu nak bilang satu nikmat, maka nescaya tak dapat nak bilang. Itu baru satu nikmat. Kita ambil sajalah nikmat kita diberi oleh Allah Ta'ala akal. Nikmat Allah Ta'ala bagi akal ni, ya Allah, beza dengan orang yang Allah Ta'ala tak bagi akal. Kita dapat orang ada akal macam kita ni, dapat cari nasi. Orang gila ikut tahi kemudian makan. Kita lapar cari makan di kedai kopi. Itu ni restoran. Orang gila, orang tak ada akal, cari nasi, cari makanan untuk dia kenyangkan perut dia, dituntut siapa? Di tempat-tempat kotor. Ni orang panggil nikmat Allah Ta'ala bagi akal pada kita. Maka sebab itulah akal ni kalau kita tidak campurkan dengan ilmu, maka dia tidak berkembang. Dia ni tidak berkembang. Kerana tiap-tiap kita ni tak ada seorang pun bila dilahirkan daripada perut mak kita terus alim, tak ada. Yakhrujuna min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kami keluarkan kamu, manusia, daripada perut ibu-ibu kamu di dalam keadaan la ta'lamuna syai'a. Syai'a isim nakirah. Bila jatuh di halaman Nabi memberi makna khasar. Apa? La ta'lamuna syai'a dengan makna tak erti sikit habuk. Mana-mana gitu. Usahkan nak tahu debu, pasir, tanah, habuk pun tak tahu. Mana gitu. Sedikit pun tak erti. Tak ada siapa dia hok lahir tu boleh baca Quran, boleh baca kitab, boleh ceramah, tak ada. Mereka semua tu lahir dalam keadaan tak tahu. Ni kita manusia. Apa sebab itulah di samping tak tahu tu Allah Ta'ala letak akal. Yang mula-mula mengajar kitanya dua ibu bapa. Ibu bapa ni tanggungjawab dia hanya mendidik anak. Sejak bila? Sejak kita baby lagi. Bila lahir tu terus ibu ataupun ayah kita terus azan, iqamat. Supaya kita telinga pendengar kita ni mula-mula didengarnya di alam dunia ni ialah kalimah Allah. Mengenal Allah Ta'ala. Walaupun kita belum lagi tamyiz, belum lagi ada akal yang cerdik. Yang bijak, baru baby ya baru. Disunatkan kita ni melaungkan azan. Mendirikan iqamat pada telinga anak kita. Sebab tu kalau orang yang tak mengaji, erti beristeri, erti bini nikah, anak gitu je, maka kesianlah ke dia. Ni kerana anak isteri ni orang panggil pemberian Allah Ta'ala dengan makna uji. Tidak ada satu pemberian pun di atas muka dunia ni dengan makna pemberian semati. Pemberian hakiki itu tak ada. Melainkan semua sekali itu untuk diuji coba. Baik berupa nikmat atau azab, berupa suka atau duka, semua sekali itu untuk diuji kita. Lebih-lebih lagi kita orang mukmin, orang beriman. Tidak dikatakan kita orang beriman, melainkan kita lepas daripada ujian. Ada orang mukmin tapi dia tak lepas pada ujian. Maka Tuhan kata, "Am hasiban nasu an yutraku amanna wa hum la yuftanun." Adakah manusia menyangka bahawa kami membiarkan mereka mengaku, kami beriman ni, kami buat Islam, wa hum la yuftanun, padahal mereka tidak diuji? Istifham bimakna al-inkari. Tentu tidak. Mesti kita diuji. Dan orang yang lepas daripada ujian ni sahajalah orang yang dapat jawab tiap-tiap soalan bila kita bangkit akhirat kelak. Kerana sekarang di dunia ni kita sedang dilatih tupi. Sedang berlatih untuk kita dapat jawab soalan muka nakir di dalam kubur.
dan disoal oleh Allah Ta'ala sendirinya di padang mahsyar. Maka awal-awal disoal di dalam kubur ialah tentang akidah, tentang iman, tentang ma'rifat, tentang kepercayaan. Sebab itulah tentang akidah, tentang ma'rifat, tentang iman, mesti kita ambil titik berat sungguh. Jangan kita buat main-main. Jangan kita rasa tak ada apa-apa lah. Sebab kita Islam keturunan dah, maka Islamlah keturunan kita. Belum lagi tentu. Islam tu Islam lah, tapi mukmin belum tentu. Anak Islam dan iman ni dia takrif, maksud, makna dia lain-lain. Definisi dia tak sama. Orang Arab dulu bila masuk Islam, maka dia mengaku kata beriman. Kalau Allah Ta'ala marah, Allah Ta'ala suruh jangan kata mu beriman, tapi mu baru Islam. Al-Quran sebut qalatil a'rabu amanna. Kata orang Arab bila mereka masuk Islam, kami ni orang beriman ni. Ngaku beriman. Qul lam tu'minu. Kata Nabi Muhammad, jangan mu kata mu beriman dah. Qul lam tu'minu, walakin akan tetapi aslamna, kami baru menyerah diri, baru Islam. Ini orang panggil dalil nak bagi tahu pada kita iman Islam makna lain-lain. Sebab tu iman mesti kita jaga, mesti kita tanam, mesti kita siram biar benih dia bercambah sehingga menumbuhkan pokok yang berbuahnya ranum. Segala amal ibadat yang tidak berpasok daripada iman yang jitu, yang sahih, yang kejam, maka ibadat dia tidak dikira oleh Allah Ta'ala. Sebut kata oleh Al-Imam Al-Ghazali, la tasahhul ibadah illa ba'da ma'rifatil muqabili, illa la tasahhul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'budi. Tidak sah sedikit pun amal ibadah melainkan setelah dia mengenal siapa yang dia sembah. Akibat daripada kita tak kenal siapa yang kita sembah itulah tiap-tiap amal ibadat kita tidak jadi khusyuk, tidak jadi ikhlas, masuk riya, masuk ujub, masuk takabbur, masuk sum'ah. Kenapa? Kerana kita tidak mengenal Allah. Selesai daripada semayang jemaah maghrib, kita rasa Allah junya aku, hebatlah aku boleh semayang jemaah. Orang lain tak boleh semayang jemaah, di atas jalan raya lagi, jam jalan. Aku ni ya Allah, hebat sungguh boleh semayang jemaah. Kita dapat sedekah duit ke orang, kita rasa Allah pemurahnya lah aku. Orang panggil apa? Orang panggil tak ikhlas, ada ujub, ada ajib, ada rasa heran pada diri sendiri. Ini kerana apa? Kerana kita tidak mengenal Allah. Tuhan kata dalam Quran, wa minan nasi man ya'budullaha 'ala harfi. Ramai mana manusia yang menyembah Allah di atas huruf. Huruf. Usalli fardal maghrib salat rakaatin adaan lillahi ta'ala Allahu akbar. Jadi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lagu ayat Quran. Tapi disebut saja burung. Maksud makna dah reti. Segala puji bagi Allah, Tuhan melahirkan setia alam. Itu terjemahan. Naqalal kalam minal lughatin ila lughatil ukhra. Pindah perkataan daripada Arab, alhamdulillah rabbil alamin, Arab. Melayunya terjemahan dia panggil. Bermula segala puji itu bagi Allah, Tuhan yang menjaga murabbi bagi alam. Itu orang panggil terjemahan. Maksud inilah apabila kita tidak tadabbur Quran, kita tidak memahami makna Quran. Sebab musababnya kerana ada sesuatu yang menutup pintu hati kita, sesuatu yang gelap. Bila hati telah hitam, dia panggil. Tuhan sebut dalam Quran, afala yatadabbarunal Quran. Kenapa wahai manusia kamu tidak tadabbur makna Quran? Am ala qulubin aqfaluha,
ataupun ada sesuatu yang menutup pintu hati kamu daripada tadabbur makna Quran. Nah, saudara-saudari, Quran ni bukan macam majalah gila-gila. Nah, itu ni bukan suatu obat utusan berita Melayu, tidak. Quran ni satu kitab kirimah khas daripada Allah, nah, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, supaya tanda cintanya Nabi kepada umat disuruh kita tilik baca dan kaji. Nah, tadabbur ma yuradu bil lafzi wal ayah, nah, was surah. Kita disuruh tadabbur apa makna tiap-tiap ayat, apa makna tiap-tiap surah. Ya, kenapa surah Qul Huwallah tu dinamakan suratul Ikhlas? Nah, padahal dalam Qul Huwallah tu sepatutnya tu tak sebut ikhlas. Nah, Qul Huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mana ikhlas? Nah, nama surah tu Suratul Ikhlas. Kenapa gitu? Kenapa inilah kita kena berengah kaki kita, kena berengah tu lepak gerak kita untuk mari belajar, untuk mari mengaji, untuk menadah kita. Jangan segan, jangan malas. Nah, kerana sebelum daripada kita mati, tidak ada masa untuk kita rehat. Nah, itu ni orang yang susah payah mencari dunia untuk keperluan ma'isyah dia, sehingga terlupa pada akhirat. Orang ni orang yang rugi. Nah, kerana Tuhan sebut dalam Quran, ya ayyuhal insanu innaka kalihun ila rabbika kadahan famulaqi. Manusia, kamu tidak akan habis penat di atas muka dunia, sehingga mana kamu jumpa dengan Allah Ta'ala aku masih lagi penat, dan kamu akan dikira, dihisab tiap-tiap apa yang kamu berpenat di atas muka dunia. Nah, kita penatkan apa? Tidak ada satu pekerjaan yang tak penat. Semuanya penat. Masuk juga dengan belajar. Kalau belajar tu sendiri, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, al-ilmu bit-ta'allum wal fiqhu bit-tafaqquh. Bermula ilmu dengan belajar. Nah, maka ta'allum bina takalluf. Tidak ada belajar yang senang. Nah, bila sebut kata belajar, dia tak sama dengan maklumat yang kita dapat. Sekarang ni di abad moden, nah, alam Google, alam internet, nah, alam cyber, macam-macam orang menamakan, senang dapat maklumat. Hanya di hujung jari kita tekan, keluarlah. Nah, di Al-Syekh Al-Fadil, tuan guru Google tu. Nah, Al-YouTube, gabung semua sekali macam-macam guru yang ada di laman sosial. Tapi itu semua tidak menempati syarat pada belajar. Nah, itu ni. Kenapa? Karena belajar ni dia ada rukun dan ada syarat. Nah, mesti syaratnya 3, rukunnya 5, kena cukup. Kalau tidak, kita tidak akan dapat ilmu melainkan maklumat. Farqun kabir, perbezaan besar di antara bainal ilmi wal maklumat. Perbezaan besar di antara ilmu dan maklumat.